Hi guys, welcome. I'm Elaine from Union Roll, your organizer for the upcoming SPM Masterclass. This is one of 3 class preview videos where Cikgu Shima will share her tips on how to tackle Sejarah questions. If you want to try out the questions before watching this video, you can download it on our SPM Masterclass website. Most of you dread Sejarah, but you have to pass it in order to pass SPM. Cikgu Shima is going to show you how to understand what the questions want from you, plus how examiners look at your answers. If you want to know more, catch Cikgu Shima's full class, where she's also going to show you past year exam trends and what may likely come out. So register now at unionroll.com/SPM Masterclass. I'll see you there. Salam sejahtera, bertemu kita sekali lagi dalam sesi yang berikutnya, sesi Q&A yang pertama. Cikgu telah memilih tajuk Tamadun Mesir Purba. Okey. Untuk tajuk ini, cikgu akan memfokuskan kepada 2 bentuk soalan, iaitu berkaitan tentang proses pembentukan dan juga sumbangan. Okey. Kalau calon-calon semua perhatikan pada soalan ini, Tamadun Mesir Purba muncul di lembah Sungai Nil yang subur sehingga membentuk tamadun manusia yang unggul. Ini merupakan stimulus. Kita panggil stimulus soalan. Okey. Setiap soalan ada stimulus. Dalam soalan ada jawapan. Jadi sangat perlu untuk calon-calon semua kuasai. Okey? Dalam latihan ini, dalam soalan ini, dia menerangkan tentang lembah Sungai Nil. Okey. Soalan yang pertama berkaitan tentang jelaskan proses pembentukan tamadun Mesir Purba. Dan soalan yang kedua, terangkan sumbangan. Okey, apabila kita lihat di sini, jelaskan. Jelaskan di sini merupakan kata tugas. Kata tugas yang memerlukan calon memberikan fakta dan huraian. Okey? Kehendak soalan. Apakah kehendak soalan? Kehendak soalan ialah proses pembentukan tamadun. Ini adalah kehendak soalan. Cikgu tandakan dengan KS. Okey? Kehendak soalan. Okey? Kita tengok dulu soalan yang kedua sebelum cikgu pergi kepada cara menjawab. Okey? Terangkan sumbangan tamadun tersebut. Tamadun mana? Tamadun Mesir Purba. Terangkan. Ini adalah kata tugas. Kata tugas terangkan memerlukan calon memberikan fakta berserta huraian. Apakah kehendak soalan? Sumbangan. KS. Okey, kehendak soalan. Sumbangan tamadun tersebut terhadap kehidupan manusia. Okey. Ini yang perlu calon kuasai, perlu faham apa kehendak soalan, apa kata tugas. 2 perkara ini perlu calon kuasai. Barulah calon dapat menjawab dengan baik. Okey. Okey. Ini adalah contoh peta. Okey, di manakah lokasi tamadun Mesir Purba? So kita tengok di sini. Mesir Purba. So jangan confuse antara Mesir Purba dengan Mesopotamia ya. Okey, Mesir Purba di bahagian Afrika, di benua Afrika. Kita boleh lihat di sini ada Sungai Nil, di sini Sungai Nil, tamadun Mesir Purba. Okey, kita lihat kepada bagaimanakah cara untuk menerangkan proses pembentukan. Okey, proses pembentukan tadi kita kaitkan dengan lembah Sungai Nil. Kenapa? Okey, pertama sekali kerana tanahnya yang subur. Subur di sini tak dapat markah ya, sebab subur ni dah dinyatakan dalam soalan kita tadi. Nampak dia dah mention perkataan subur. Jadi bila jawapan kita kalau mention subur, kita tak dapat markah. Kalau dalam soalan tak mention perkataan subur, kalau jawab ada markah. Okey? Subur sesuai untuk apa? Tanah yang subur sesuai untuk apa? Kegiatan pertanian. So 1 markah di sini. Okey. Selain daripada itu, okey, ini adalah fakta dia fakta. Selain itu, ini penanda wacana. So ini kena masukkan. Baru penulisan kita nampak lebih matang. Jadi pemeriksa akan lebih alert bahawanya kita nak tukar kepada fakta yang seterusnya. Selain itu, sungai ini membekalkan sumber air. Sumber air ini fakta. Untuk mengairi kawasan pertanian. Ini kita nak buat apa? Huraian dia. Untuk mengairi kawasan pertanian dan juga kegiatan seharian. Ini huraian lanjut. Okay. Untuk menunjukkan, okey, nampak tak? Kita bagi tahu kegiatan seharian. Kita nak tunjukkan lagi kepada pemeriksa. Kita faham apa itu kegiatan seharian. Kita bagi contoh mandi. Ini contoh. Ini yang kita masukkan fakta, huraian, contoh. Okey? Dan membasuh pakaian. Cikgu, kalau kita masukkan mandi dan membasuh pakaian, 2 markah ke? Tidak Calon hanya dapat 1 markah sahaja.
Okey, satu contoh satu markah. Tapi kalau calon nak bagi 3, 4, 5, 6, 7, 8 contoh, boleh, tak ada masalah. Tapi markahnya hanya satu saja. Okey? Seterusnya kita dah beralih kepada isi yang berikutnya. Seterusnya terdapat sumber makanan. Okey, ini fakta yang baru seperti ikan. Ini contoh. Okey. Perlu saya ingatkan, fakta huraian contoh tak semestinya datang dalam sequel. Cikgu, mesti ke fakta huraian contoh? Jangan risau, boleh tulis fakta contoh huraian. Contoh huraian fakta. Tak kisah sequelnya, janji dia dapat menerangkan. Supaya dapat fahamlah. Okey, ini kita ceritakan, kita kaitkan. Di manakah bermulanya proses pembentukan tadi? Okey, proses pembentukan, kita kata perkembangan aktiviti pertanian. Kita dah terangkan dekat atas ni. So, tak ada markah kat sini. Menyebabkan penduduk telah membina pertempatan kekal. Okey, apabila ada makanan, kita dah tak berpindah randah. Okey, kita nak tunjuk proses pembentukan. Bermula daripada pertempatan kekal, berkembang menjadi perkampungan. So, pertempatan kekal, so jadi kampung. Selepas kampung, bertukar menjadi bandar. Okey, pertempatan kekal, kampung, bandar. Okey, seterusnya kita bagi contoh bandar. Contoh wujudnya bandar seperti Tinis dan Memphis. Okey, kalau calon boleh bagi contoh, letakkan contoh. Kalau tak ingat contoh, tak tahu, jangan merepek. Jangan letak contoh, tak ada masalah. Tak ada contoh, tak ada masalah. Okey, jangan risau. Okey, so calon ini dia boleh tulis dengan baik. Dia masukkan contoh. Tinis dan Memphis. Okey, so dapat markah kat sini contoh. Okey, gabungan bandar-bandar ini telah mewujudkan norm dan akhirnya membentuk sebuah kerajaan. Untuk ini sahaja calon telah dapat berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 markah. Okey, ini yang cikgu masukkan fakta huraian contoh. Kalau calon hanya masukkan fakta saja, calon perlu menyenaraikan banyak fakta. Tapi kalau calon masukkan fakta huraian contoh, calon kita dapat olah jawapan kita dengan lebih menarik. Jadi kita dapat menunjukkan kefahaman kita di situ. Okey? So, cikgu harap jelas untuk soalan ini. Okey. Untuk soalan berikutnya, soalan terakhir untuk sesi ini, soalan tanyakan tentang sumbangan. Apa sumbangan Mesir Purba? Okey. Kalau calon-calon perhatikan di sini, cikgu buat jawapan dalam 3 paragraf. Okey, 3 paragraf, 3 perenggan. Kenapa cikgu letakkan 3 perenggan? Ini merupakan satu teknik juga ni. 3 perenggan. Kenapa? Untuk memberi, kita kata, untuk memudahkan pemeriksa menanda kertas kita. Supaya dia nampak peralihan daripada satu fakta ke fakta yang berikutnya. Okey, kita tengok di sini. Antara sumbangannya seni bina. So, seni bina ni dapat 1 markah fakta. Iaitu piramid. Piramid. Contoh. Piramid ini ilham daripada Imhotep. Ini huraian. Nampak tak? Dalam satu ayat ada fakta, ada huraian, ada contoh. Lepas tu kita huraikan lagi. Piramid dibina menggunakan batu bata. Huraian lanjut. Okey, contohnya piramid Saqqara. Okey, ini calon ini bagi contoh yang merupakan binaan pertama di dunia menggunakan batu. Nampak tak? Dalam perenggan yang pertama sahaja, calon telah mendapat 1, 2, 3, 4, 5 markah untuk seni bina. Okey, fakta, huraian, contoh-contoh. Nampak Okey, ini fakta yang pertama. Kita bercakap tentang seni bina. Fakta yang kedua, kita bercakap tentang penciptaan kertas. Kertas, fakta lagi. Ini sumbangan dia. Memudahkan Okey, kita gunakan kertas buat apa? Untuk memudahkan. Okey, nampak tak? Untuk memudahkan penyimpanan khazanah negara. Ini adalah huraian. Contohnya, penciptaan kertas daripada pokok papirus. So, kita cerita, kita bagi tahu kertas itu daripada pokok papirus. Okey, akhir sekali. Nampak tak bila kita letak akhir sekali? Akhir sekali. Sistem tulisan. Ini adalah fakta juga. Yang dikenali sebagai tulisan hieroglif. Ada setengah orang sebut hieroglif, ada setengah orang sebut hieroglif. Tak kisahlah. Sebut macam mana, tak ada masalah. Ejaan kena betul. Okey, hieroglif. Okey, this is huraian. Okey, sistem tulisan membolehkan segala rekod, mencatat segala rekod berkaitan tentang sistem pertanian, sistem cukai, kegiatan keagamaan. Kita buat apa sistem tulisan ni? Kita rekod. Ini adalah huraian. Lanjut. Nampak?
Okey, di sini ada 3 paragraf. Okey, paragraf pertama seni bina, paragraf kedua kertas, paragraf ketiga tulisan. Okey, cikgu hanya pilih 3 sumbangan saja. Tapi Mesir Purba ada banyak sumbangan. Calon-calon boleh tulis tentang perubatan, tentang tentang struktur masyarakat. Boleh, apa-apa saja boleh. Tapi cikgu pilih di sini tentang 3 yang paling mudah untuk diingat. Seni bina, kertas dan tulisan. Cikgu harap calon-calon dapat menguasai. Cikgu tunjukkan di sini tentang teknik FHC yang cikgu nyatakan sebelum ini dalam sesi cikgu yang awal tadi. Okey, pentingnya apabila kita masukkan fakta huraian contoh akan menjadikan jawapan kita menjadi jawapan yang lebih, kita kata apa, komprehensif, menunjukkan kefahaman kita yang lebih mendalam. Ada masalah tak kalau kita tak letak huraian dan contoh? Tak ada masalah. Tapi kalau calon ini tulis, antara sumbangan tamadun Mesir Purba ialah seni bina, iaitu piramid, sistem tulisan dan penciptaan kertas. Calon hanya dapat 4 markah. Sedangkan calon sekiranya dia huraikan piramid. Piramid itu dibina daripada apa? Batu bata. Batu bata. Siapa yang cipta piramid? Imhotep. Cuma calon perlu menulis lebih sedikit. Okey? Jadi apabila kita menguasai teknik FHC, jadi kita tak perlu ingat banyak fakta. Kita hanya perlu kuasai satu fakta itu beserta dengan huraian serta contoh. Inilah cara yang betul untuk menjawab tentang soalan berkaitan jelaskan proses pembentukan tamadun Mesir Purba. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kata tugas terangkan, jumpa cikgu dalam masterclass pada bulan November nanti. Temui cikgu dalam video yang berikutnya berkaitan tentang tajuk Kerajaan Agraria. Jumpa dalam video yang berikutnya.